Maka ketika mana kita nak royak sikit daripada peringatan semua fak kita dan diri kita sendiri, yang mana kata Nabi SAW, apabila semua manusia mati dah, semua fak kita ni yakin dan semua fak kita ni khabar sedar tahu kata mesti kena mati berlaku. Apabila mati semua berlakunya kemat, semua manusia ahli kubur bangkit daripada kubur nak hadap pergi daripada mahsyar. Semua fak kita ni tak kira lah orang kaya, orang muda, orang tua, orang huduh yang kaya miskin, semua tu kena bangkit lah daripada kubur nak menuju hadap pergi kepada mahsyar. Maka katanya Nabi SAW, satu puak, satu golongan bangkit nak menuju pergi daripada mahsyar dalam keadaan rupanya kera. Rupa kera, rupa monyet, rupanya ling. Satu puak yang bangkit daripada kubur nak menuju pergi kepada mahsyar, satu kalakuan rupanya kera. Yang kedua, dalam kalangan umat Nabi SAW bangkit daripada kubur nak menuju pergi daripada mahsyar dalam keadaan rupanya babi. Yang ketiga, kalangan Nabi Muhammad SAW lah juga bangkit daripada kubur nak menuju pergi daripada mahsyar dalam keadaan rupa dianya mata buta. Dan satu puak pula, satu puak tu pula bangkit daripada kubur nak menuju pergi daripada mahsyar tu pula. Satu puak ni kepala duduk ke bawah, kaki duduk ke atas. Dan satu puak bangkit daripada kubur nak pergi daripada mahsyar esok tu dalam keadaan tuli dan bisu. Dan dalam kalangan umat Nabi lah juga bangkit daripada kubur nak pergi daripada mahsyar tu dalam keadaan duk mamuh lidah dia. Duk mamuh lidah dia sehingga duk mengalir darah nanah sampai ke dada, lidah dia berjelai tubik. Duk punya, duk mamuh lidah dia. Jadi sini tengah daripada kalangan umat Nabi lah juga bangkit daripada kubur nak jalan hadap pergi daripada mahsyar, satu puak ni dalam keadaan hudung, kaki tangan tak ada. Berat dah, berat belaka tu. Dan setengah daripada kalangan umat Nabi lah juga bangkit pergi daripada kubur tu dalam keadaan busuk lebih daripada bangkai lagi. Busuk lebih daripada bewak mapuh lagi. Lagi pula setengah daripada umat Nabi juga bangkit daripada kubur nak menuju pergi daripada mahsyar tu dalam keadaan dia duk pakai jubah, pakai baju wak daripada minyak tanah. Siapa dia kok? Gapo nama hok dia wak salah setara tumbuh. Ada kedak hok kita wak salah lagu tu. Allah ni tak apalah, tak berasa lagi. Maka kita nak ambil ingat molek dan kita kena jaga molek. Katanya yang pertama, rupa dia bangkit esok dalam keadaan rupa kera. Pada yang mau tanya, kera ada juga kau bangkit daripada mahsyar esok? Dia bukan kera manusia, tapi Allah Ta'ala tukar jasad hak asal dia jadi kera. Kera lagu mana? Muka ko semua tubuh. Hak tu Allahu a'lam. Tapi Allah Ta'ala bangkit itu dalam keadaan rupa kera. Kalau ni tak mati lagi kata menata kera ni lagu mana kita? Suka tak suka? Buah orang supuh tu menata kera tu. Tiba-tiba bangkit esok daripada mahsyar dalam keadaan rupa kera. Kena kepada mereka yang duk pelaga orang ketika mana hidup atas dunia dulu. Ingat molek orang duk ngacung-ngacung, orang duk pelaga sesama orang nak kelahi, nak balah ni, maka ingat molek bangkit daripada mahsyar esok rupa kera. Gi goyak kat sang dia dua orang duk baik molek dah. Duk sohbat molek dah. Kita pisah nak buat lagu mana dua ni becek. Gi duk ngacung, gi goyak kat si Zaid tu lagu tu. Gi goyak kat Umar tu lagu ni pula. Supaya nak di antara dua orang ni balah bercerai. Maka orang panggil mengadu-ngadu dan mengacung-ngacung dan pelaga golok mata dua. Siapa yang ada sifat mugani, welah. Kalau siapa yang ada sifat pesen duk mengacung, duk pelaga orang, welah. Tak kira kita orang yata, orang betina, janganlah kita masuk dekat dengan sifat lagu ni. Apa? Bangkit daripada mahsyar esok rupanya kera. Dan pula bangkit esok dalam kubur tu nak pergi daripada mahsyar dalam keadaan rupa babi pula. Apa babi ada ke daripada mahsyar? Tak ada. Manusia lah. Allah Ta'ala tukar jasad hak asal kita jadi sepengah babi. Maka babi lah ni, atas dunia lah ni babi lah ke mana? Fak kita nak masuk dekat dengan babi. Nampak babi jauh kita kau nak klik dah, pergi jalan lain dah. Nak masuk dekat tak usah babi. Tapi bangkit esoknya rupa babi.
Siapa dia? Wak hijau apa nama atas dunia orang ni. Maka ada pun yang kedua ni, maka ialah orang-orang yang memakai suap pada hukum-hukum begiye-begiye kena kepada orang makan rasuah, orang makan duit suap. Untuk nak menghukum ke satu hukum, dia makan duit suap, makan suap. Lagu mana? Dia pergi hukum kepada orang yang salah itu benar. Apa? Orang hala duit bawah meja. Kawin hala duit dah ni. Royak kawin betul. Royak kawin kena. Walaupun kawin salah sekalipun. Lepas tu ramai kita lagu teruk. Tak kira hijau kajak ke gapo. Mari duit. Hak cirak-cirak kata salah jadi betul. Hukum gaya-gaya dengan sahabat dia ni ada duit, masuk duit rasuah bawah meja. Maka ingat moleklah bakit daripada mahsyar esok rupanya babi. Rupa babi tu ingat molek. Dua. Yang ketiga pula, mereka yang bakit daripada kubur nak menuju daripada mahsyar esok tu, kepala duduk ke bawah, kaki dekat atas pula. Hak ni sabit daripada hadis Nabi. Maka apabila Nabi kata ialah sebenar tu, hak Nabi royak semua kita wajib kita nak percaya. Walaupun tak masuk akal sekalipun, tapi hak Nabi royak wajib kita nak beriman, nak percaya. Maka Nabi kata golongan yang ketiga daripada kalangan umat aku lah juga bakit daripada kubur nak pergi daripada mahsyar dalam keadaan kalau kue pala duduk bawah, kaki di atas. Lagu mana tak tahu, jalan dengan pala. Lepas tu buat kesalahan gapo, buat silap gapo. Maka ada pun yang ketiga, maka kena kepada orang makan duit rebo, dok biar duit bunga. Yang pertama rupa kero. Kita payah nak lari dah lah ni. Kita suka dan kita minat duk ngacung-ngacung, kita minat nak pelaga orang. Payah nak lari dah. Yang kedua rupa babi dengan makna duk makan duit rasuah. Tak kira lah orang makan duit rasuah ke orang wi pun suka ya. Babi kedua. Hal ni pun payah dah nak lepas daripada akhir zaman dah ni. Yang ketiganya bakit mari pula dalam keadaan kepala duduk bawah, kaki di atas kena kepada orang makan duit rebo. Orang makan duit rebo pun yolo, orang hak johlo pun yolo, orang hak sing duit rebo pun yolo belaka, sama-sama kepala duduk ke bawah belaka di pada mahsyar esok. Teruk. Bagi hak nak lari tak lepas. Dekat-dekat nak kiamat akhir zaman, hujung-hujung masa lah ni payah kita nak lari benda ni. Tapi dengan sahabat payah lagu mana pun kita nak usaha juga, kena menjauhi juga. Ingat molek. Golongan yang tiga bakit mari pala duk ke bawah, kaki di atas. Wa na'iyyazabillahi min zalik. Bukan dia main ni moga ni. Golongan yang keempat pula dalam keadaan dia bakit esok tu mana mata dia buta. Mata dia buta ni kena kepion. Gagal weh. Kalau lon ni tak buta pun dalam gelap pun tahu nak tak mana. Kalau daripada mahsyar esok dengan ramai orang dengan panah orang tu, dengan kita mata buta, penatlah kita. Lepas tu dia buat gapo salah atas dunia mata buta. Jawabnya, orang ni bakit daripada mahsyar esok mata buta dengan sahabat atas dunia, dia menghukum ke perkara hak tak betul. Walaupun duit dia mau tak suap sekalipun, tapi dia pergi hukum barang tak kena. Orang panggil capek. Gaduh pergi igat kambing dulu. Padahal benar tu bukan. Pergi hukum perkara yang tak betul, pergi hukum perkara yang tak kena, maka bakit daripada mahsyar esok dalam keadaan matanya buta. Yang keenam pula bakit dah daripada mahsyar pula. Biar umat Nabi lah juga. Buat kita lah juga ni. Apa? Bakit esoknya dalam keadaan bisu lagi tuli. Saat ni buta saja. Hak ni bisu lagi tuli. Bahaya apa namanya? Ada pun yang kelima kena kepada orang-orang yang berasa heran. Berasa heran dan berasa banyak dengan amal-amal kebajikan mereka itu. Allahu Akbar. Bakit esok daripada mahsyar dalam keadaan lingo tak dengar, mulut tak boleh kecek, dengan makna bisu dah lagi tuli. Kena kepada orang yang duk heran, duk cengeng dengan amalan ibadat hak dia buat. Lagu mana duk perasa dengan amalan ibadat hak aku buat. Aku buat amalan banyak ni, aku mengaji banyak ni, aku alim ni, aku rajin berzikir ni. Ni orang panggil ada ujub atas diri dia. Mari perasa dengan amalan ibadat dia. Ni banyak for kita. Mungkin for kita sendiri pun tak ada. Mari perasa amal ibadat banyak. Mari perasa kata kawin alim. Mari perasa kawin ni molek. Ni ada belaka.
Cara hak kita depan ni pun ada cara kita. Hak dengar tu pula ada cara perasa cara demo. Hak sah berzikir pula ada cara perasa sah berzikir demo. Kawin berzikir banyak, kawin ni molek gitu begini. Duk perasa sore. Maka bakit daripada mahsyar dalam keadaan tuli lagi bisu. Wal'iyazabillahi min zalik. Kalau ada sifat tu kita kena menjauhi, ada sifat tu kita kena elok, kita kena tak ada, hilang sifat tu. Yang keenam pula, bakit daripada kubur nak menuju daripada mahsyar esok dalam keadaan duk mamuh lidah dia sendiri. Hal keadaan mamuh lidah terjelai-jelailah di atas dada serta mengalir nanuh daripada mulut-mulut. Cuba kita khoyak cita dalam akal fikiran kita, bakit esok daripada mahsyar tu lidah berjelai kita duk ketik, duk mamuh, duk munyak lidah kita, sedekah nanuh tubik belajar di mulut kita. Siapa dia gak orang ni buat kerja gapo atas dunia ni? Kena kepada orang yang segala ulama yang menyalahi mulut kata dengan buat sudah. Kena kepada orang alim ulama, orang alim, orang yang reti, orang yang tahu hukum haram, orang yang tahu hukum halal. Tapi dia royak ke orang kena buat baik, kena turut perintah Allah, jangan buat maksiat, sedekah dia sendiri tak buat. Hak ni hak bahaya ni. Pandai kecek, pandai kata, pandai royak je. Ni yola juga weh. Bakit daripada mahsyar esok dengan keadaan duk mamuh lidah sendiri. Wal'iyazabillahi min zalik. Ni banyak benalah. Dengan sahabat Nabi SAW kata, dekat-dekat nak kemat, ramainya ulama yang karut, pandai kecek, pandai tutup, pandai kata, tapi dia sendiri tak buat. Tu dia setengah daripadanya. Jadi kita nak jaga baik-baik situ. Pula golongan yang ketujuh, bakit mari daripada mahsyar dalam keadaan kudung pula dah. Siapa dia kat kudung? Bakit mari tangan tak ada, kaki tak ada, kudung. Siapa dia kudung? Orang yang ada atas dunia dulu, dia menyakiti jiran. Dengan makna lagu mana? Dia tak ambil hati jiran buh dalam hati dia. Tak terima, tak ada berasa. Mana? Tak pandai nak terima rasa jiran dia. Kalau duduk rumah dia, pasal lagu derah, berwar kuat, tengah malam tak kira. Tak ada jaga hati sikit rabuk orang tepi rumah jiran dia. Tahu? Dia pero binatang hak bahasa kena kurung. Tapi dia tak kurung, dia lepas duk makan anak bunga orang, duk makan anak kayu orang. Duk membuat menyakiti jiran. Ingat molek lah kata bakit daripada mahsyar esok tu gapo? Maka dia ni dalam keadaan orang yang kudung. Tu berat belaka tu. Bagi hang nak lari tak lepas mana tu. Pula yang ke-8, golongan yang ke-8 di Solo. Di Solo dia anggur di atas kelompok api. Bakit daripada mahsyar esok dia ni duk kena bakar dah belai-belai api mengaku. Kena kepada siapa dia lagu ni? Orang yang berhidup ngadu-ngadu orang kepada raja. Jadi kalau bakit daripada mahsyar esok duk kena pingat api dah, duk kena api dah, maka ingat molek orang ni kena kepada masa dia di atas dunia dulu gaduh ngacung kepada raja. Dengan tak cerak, dengan tak ada saksi gapo-gapo pun gaduh duk ngacung. Bukan raja duk lah, pemimpin kampung pun yolo lah. Tengok demo ni buat silap sikit je, dengan tak cerak dia tu, dengan sekok tak baik dia tu, gaduh ngacung kok tuk nebe, gaduh ngacung kok dadu, gaduh ngacung kok nayu. Sedekah bagi tu taklah mana kali. Ingat molek bakit daripada mahsyar esok kena pingat api dah. Dan kelupuk puak firqah yang ke-9-nya bakit daripada kubur nak pergi daripada mahsyar esok tu dalam kala kuih keadaan dia ni busuk tubuh badan dia lebih daripada bangkai lagi. Anjing mampu tepi tembok, kita nak lalu tu kuat dah bang, tak siapa lagi bang dah bangkai bewak mampu, anjing mampu. Tapi orang ni bakit daripada mahsyar esok tubuh badan dia busuk daripada bangkai lagi. Kena ke siapa dia? Kijak lagu mana orang ni? Kena kepada ialah orang-orang yang menurut keinginan nafsu. Hak ni ramalah benar. Tambah-tambah dah ni ramalah hak lagu ni. Dan menegahkan hak Allah Ta'ala pada harta-harta mereka itu. Golongan yang ke-9 ni bakit mari busuk daripada bangkai lagi.
kena kepada orang yang turut hawa nafsu dia. Nafsu dia tak asyik mari mengaji, dia turut nafsu dia. Nafsu dia tak asyik berasa tak ingin nak semaya, dia tak semaya. Nafsu dia berasa nak minum arak mabuk kaya, dia minum mabuk kaya. Nafsu dia suka mengupak kat orang, dia turut mengupak kat orang. Nafsu dia sukanya buat perkara tak baik, tak molek, maka dia turut nafsu dia. Maka ingat molek, nafsu hak sini kena kepada nafsu amarah. Nafsu hak suka tunjuk jalan kepada kita kalau hak jahat. Ingat molek, nafsu amarah ni kalau kita turut nafsu kita, turut hawa nafsu kita ni, seolah-olah kita duk main di bira lubang neraka dah. Bira neraka dah boleh-boleh. Duk turut hawa nafsu hak amarah kita ni, seolah kata kita duk main bira api neraka dah boleh-boleh. Pasal nafsu kita dia tak suka buat benda baik. Supaya subuh subuh ni turut hari nak bangun kedak maya subuh, turut hari semua tak sel, turut nafsu lah juga. Nafsu kata kalau ada mana orang baru bel ya subuhnya keroh dia 2 kali mengeku tak sedar pula. Nafsu berasa malah bergaduh sejuk, wih lah sejuk dulu tak bangun siapa kau cerah, khabar-khabar cerah. Turutlah nafsu dia hari pas hari, sehari pas hari duk turut nafsu dia. Maka ingat molek bakit daripada mahsyar esok, tubuh badan dia busuk daripada bangkai lagi. Wala iyazabillah mizal. Yang terakhirnya daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bakit gi daripada nak gi pada mahsyar nu dalam keadaan pakai baju minyak tanah, baju minyak tar yang panah, kena kepada orang yang sombong-sombong, orang takabur dan bisa-bisa. Ingat molek kalau siapa yang ada sifat takabur, sifat sombong, dengan makna lagu mana? Dengan makna dia ni tak kira lah di segi perkataan, perbuatan dia, pegangnya dia. Kalau dia ada pangkat sikit, ada harta sikit, ada ilmu sikit, amalan banyak sikit, dia berasa dia lebih dan dia pernah orang. Dia ada ilmu, dia pelekeh orang yang tak ada ilmu. Kalau dia ada duit, dia pelekeh, dia menghina ke orang tak ada duit. Kalau dia ada harta, dia pelekeh kepada orang tak ada harta. Kalau dia ada pangkat, ada tandang besar, dia menghina kepada orang tak ada pangkat. Ni orang panggil takabur. Kalau siapa yang ada sifat takabur, maka bakit daripada mahsyar esok dalam keadaan pakai baju minyak tanah. Wala iyazabillahi mizal. Maka takabur ni pun gulawai takabur orang panggil tawaduk. Gulawai bagi takabur nak wear sifat takabur tu, dia kena tawaduk. Maka ulama tasawuf mengatakan man asbata li nafsihi tawadu'an, mereka yang isbat kata diri dia tu tawaduk. Ada juga situ kawin tawaduk, kawin mari dalam hati dia kata kawin ni tawaduk, kawin ni penuh diri, kawin ni molek, kawin tawaduk. Siapa yang mengisbat dia sabit diri dia tu tawaduk, fahuwa mutakabbiruna haqqan. Maka ingat molek, siapa yang duk sabit diri dia tawaduk, dia ni molek, dia rendah dah diri dia, maka ingat molek hak tu lah orang panggil takabur yang sebenar. Orang tawaduk dia tak ada berasa dia tawaduk. Makanya dia kata na'udzubillahi min zalika. Mintalah kita semua ni pelindung daripada Allah, minta Allah Taala jauhkan kita daripada demikian itu dan daripada demikian puluh puak tu. Makna kata kalau kita bakit daripada mahsyar esok dalam kala kuih kita lagu tu, boleh dah kita harap-harap kita ni ahli neraka. Wala iyazabillahi min zalik. Wala iyazabillah summa wala iyazabillah.